Right. So, hi Imelda. Hmm. Right, good job. Hi, So, sir. so everybody is here already. Semua orang dekat sini sudah, kecuali Jarrell, because dia dah bagi tahu cikgu yang dia tak dapat join lah pukul 4 ni. So over here, look here. First thing first kan, kalau kamu tengok soalan yang begini dulu pada, ini adalah contoh soalan yang agak simple. Okay, so last week kita dah masuk bahagian yang ini kan, kita dah masuk bahagian yang ini. Tetapi ramai yang beritahu cikgu yang susah lah bahagian ini ya, it's very difficult. So I'm going to tell you one more thing So sekali lagi cikgu nak bagi tahu kamu, kalaulah soalan yang begini rupa dia, kamu kena tengok dulu di manakah you punya bahagian X. Okay, so bahagian X kamu di luar ni, and always remember bahagian X kamu yang dekat luar ni kan, kamu tak boleh kira melainkan kamu pindahkan X tu ke dalam. Means that kamu kena pinjamkan ataupun kamu kena tukarkan dia punya position dia, posisi untuk you punya sudut X ni. So apa maksud cikgu nak tunjuk nak tukar posisi ni? Kamu kena tukarkan ke dalam. So you mesti bawa dia masuk ke dalam. Okay, baru dia selamat lah. Macam tu lah. So sebab sekarang you punya soalan, your angle is outside kan, angle kamu di luar. So di luar tu bahaya kan. So bawa lah dia masuk ke dalam supaya dia selamat. Okay, so masuk dalam bentuk segitiga kamu. So sekarang, if you look at this question kan, okay, I have told you last week, kalau kamu masih ingat lagi, okay, kalau nilai sin, nilai cos dengan nilai tangent, kalaulah sudut itu adalah sudut pinjam. Okay, masih ingat tak? Kalau dia sudut pinjam, nilai sin tu, is that still positive or it becomes negative? Nilai cos tu positif ataupun negatif? Nilai tangent tu positif ataupun negatif? Anyone want to try? Siapa yang nak try? Anyone want to try? Imelda masih ingat kalau sudut yang kita pinjam ke dalam? Negatif. Negatif untuk siapa? Untuk semua kah? Lupa. Okay, it's okay. No problem. Kita akan buat ni Tengok Untuk sin, dia masih kekal positif lagi. Okay, untuk sin, dia masih kekal positif. Untuk cos, dia akan jadi negatif. Untuk tangent, dia akan jadi negatif. Yang tu you mesti hafal. Okay, you mesti hafal juga. Kalaulah sudut tu dipinjamkan ke dalam, okay, if you have sudut tu asal di luar, kamu tukar position dia ke dalam kan. So, maksudnya kamu akan ingat, bagi sin, nilai dia masih lagi positif. Tetapi untuk cos dan juga tangent, nilai dia akan jadi negatif. Okey, sebelum kita teruskan, cikgu nak kamu cuba cari berapakah panjang di sini. Okey, last week cikgu dah bagi satu formula kan, betul tak? Okey, so macam mana mau cari panjang tu? Andai kata cikgu bagi kamu dekat sini, this is A, B and C. Katakanlah this is A, this is B, this is C. Contohnya, cikgu nak cari panjang AC. So, berapa panjang AC? You try it out first. Tell me what do you get. Berapa panjang AC tu? Aaron. Aaron, do you get the answer, Aaron? Hasanah. 16. Apa ya? 18? 16. 16 sih betul. It's not 16. Macam mana nak kira? Okay, Imelda. Masih ingat macam mana kira last week? Lupa, sir. Sorry. Okay, tak apa. So, tengok sini first of all, maybe this one yang kamu kena master dulu Okay, so over here, I'm gonna have a triangle. Okay, tengok Katakan ini segitiga kamu. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C Kalaulah cikgu nak cari C, if let's say cikgu nak cari C, formula cikgu adalah A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Lepas tu punca kuasakan jawapan kamu. So, itulah nilai C kamu. So, this is the way of finding C. Lepas tu kalau nak cari A, Kalau nak cari A sama dengan square root C kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. Okay, so C kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. And then kalau nak cari B pula, okay, so you punya formula akan jadi macam ni. B is equals to square root C kuasa 2 tolak dengan A kuasa 2. So, inilah formula yang kamu nak guna pakai. Okay. And then, kalau kamu tengok ni kan, sebenarnya dia tak susah nak hafal. Sebab C ini adalah yang paling panjang.
Okay. Kalau kamu nak cari yang paling panjang, then kamu tambah kedua-dua ni. Kamu tambah yang pendek tu. So, kamu tambah. Kamu guna istilah tambah. Tapi, kalau kamu nak cari yang pendek ni, kan nampak B ni pendek kan? A ni lebih pendek kan, betul tak? Kalau nak cari yang lebih pendek tu, kamu ambil yang paling panjang tu, tolak dengan yang satu lagi. Lepas yang ni, ambil yang paling panjang tu, tolak dengan yang satu lagi. Boleh terima kah? Okay, cuba tengok soalan ini. Apa yang kamu rasa-rasa jawapan untuk AC? What do you think? Tolak ke tambah? 10 tolak 6 kah? 10 tambah 6? What do you think? Kelvin, you want to try? Email dah? Dah dapat jawapan dia? Lagi. Okay, tak apa. Okay, kalau kamu tengah buat sekarang kan, dia punya formula dia adalah punca kuasa 2, square root. Okay, nilai dia adalah 10 kuasa 2, tolak dengan 6 kuasa 2. Okay, so you take the longest one minus the shorter one. Okay, ambil yang lebih panjang tu, yang paling panjang tu tolak dengan yang lebih pendek tadi ya. So that's why you take 10 square minus 6 square. Supposedly you dapat nilai dia 8. Betul? First. Apa dia? Answer is 8. 8. 8 is the answer. AC. AC is 8. Okay nak? Okay, salah tekan. Alright. So jawapan dia 8 ah. 8. 8. Okay. Bila dah dapat 8, so maksudnya panjang AC tu adalah 8 ah. That is your 8 ah. So sekarang, cuba tengok balik. Sin. Formula sin tu apa? Masih ingat tak? Sin. Saya tidak handsome. So tentang bahagi dengan hypo. Mana yang tentang sekarang? Which one is bertentangan? Kalau kamu perasan, tengok ni. Ini sudut kamu, this is your angle. Angle kamu ni, mana yang bertentangan mata dia? Okay, let's say ini mata kamu lah, ini mata dia. Mana yang bertentangan mata dia? 6 kah, 10 kah, 8? Mana satu yang bertentangan? The opposite. The opposite is 6. 6 boleh That is the opposite. So ini adalah opposite kamu. Okay. And then what about 10? 10 is the hypotenuse. Hypotenuse ni maksudnya yang paling panjang, hypotenuse. Okay. And then yang 8 ni adalah you punya adjacent. Adjacent maksudnya bersebelahan. Okay, so over here, kalau nak cari you punya sin X kan, let's say kalau you punya soalan tanya pasal sin X, so di mana yang tentang tadi? 6. Bahagi dengan hypo kamu, 10. Okay, so 6 over 10, permudahkan, supposedly you akan dapat 3 over 5. Is that alright kah? Semua okay kan ini? Aaron, can you still follow Aaron? Yang apa tu? Yang satu yang 6 per 10 tadi. Cuba ulang balik. 6 per 10 Okay, macam mana dapat 6 per 10? Okay, so apa ya? Kamu tahu kan formula untuk sin tu apa? Okay, sekali lagi formula untuk sin. Okay, I use the English one Opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse. Okay, so itulah sin. So, kah? Tua. Okay, so opposite over hypotenuse untuk you punya sin Jadi opposite kamu apa nombor dia? Aaron, apa nombor opposite kamu? 6. 6. So, 6 bahagi dengan apa hypotenuse kamu? 10. 10. So, that's why 6 per 10. Okay. Lepas tu, 6 per 10 macam mana nak permudahkan? Kamu tekan kalkulator pun boleh Kamu tekan 6, lepas tu tekan yang ni. Lepas tu tekan 10, lepas tu tekan sama dengan. Do you get 3 over 5? Ya. Okay, so jawapan kamu 3 per 5. Permudahkan. Okay, Aaron dapat ikut kah? Ya, dapat. Okay, yang bahagian ni okay kah Aaron? Yang bahagian ni, yang formula-formula ni, yang ni. Hypotenuse Pythagoras theorem kamu. Okay kah? Yang tu okay? Yang tu saya mungkin perlu hafal. Perlu hafal Kamu mesti hafal tu. Okay, mesti hafal. Alright.
Kalau let's say macam tu kan, apa kata cikgu bagi kamu satu soalan right. Semua pun kena cubalah soalan yang hypotenuse ni, okay? So let's say kalau cikgu ada satu segitiga, okay? Katakan ini sama dengan 5, ini sama dengan 12. Okay, bagi tahu cikgu X tu apa? Okay, cuba kira sekarang. Boleh rujuk formula di atas? Cari X tu. Kalau kamu dah dapat kan, kalau kamu nak check dengan cikgu pun boleh cikgu masih boleh nampak check kamu orang. Hmm. 10 kan tiga. 10 is not correct. It's not 10. Try again. Okay, now you have to tell me yang X ni sekarang kan, adakah yang paling panjang ke dia? Is that the longest one? Is that the longest one? Ya. Yes kan, it's the longest one. Kalau dia longest, nak cari yang paling panjang tu, apa you nak buat dengan dua-dua tu? You nak tambah ke you nak tolak? You kena tambah. So, you kena tambah. So, tambah tu apa jadi? Square root 5 square plus 12 square. Dia mesti macam tu. Boleh tak? Okay, cuba lagi. Apa dapat? Uh, 13. Okay, dapat 13. So, there you go. That's the value of X. The rest of you, are you okay kah? Aaron, Kelvin, Imelda. Bolehkah yang soalan macam ni? Mesti hafal lah dia punya formula tu. Okay, the formula you must by heart. Okay, let's say one more. Kalau cikgu bagi yang macam ni pula. Okay, andai kata lah cikgu ada let me see, 23, 24. Let me see ya. Tak boleh. Boleh lah. I give you this one to try. Jawapan dia perpuluhan Jawapan dia perpuluhan. Sebab dalam exam mungkin you akan jumpa perpuluhan juga. Okay, so maybe you akan jumpa perpuluhan juga. So try this out. And tell me what do you get for X. Perpuluhan jawapan dia. Okay, Aaron, tell me. Do you get any answer, Aaron? Ada jawapan kamu? Saya rasa jawapan saya salah. Apa jawapan kamu? Perpuluhan kah? 33.2. 33.24154028, betul? Ya, betul. Betul lah tu. Itulah jawapan dia. So, over here 33.2415 and blah blah blah. So, itulah jawapan kamu. Okay, kah, Aaron? Oh, keliru juga saya. Betul lah tu. Dah dapat jawapan salah. Dah dapat jawapan betul. Ingat dia salah pula kan? So, over here this is the correct answer. Okay, nak? So, kamu gunakan cara memang sama lah yang kamu sekarang apa nak buat? X2 is equals to square root. Lepas tu 23 square and then plus 24 square. Betul? Kamu buat macam tu, Aaron kan? Betul kan? So, that's how you get the answer. Okay, nak? Okay, Alright, one more. Satu lagi. Katakan. This one cikgu nak... Cikgu mau Imelda lah. Imelda buat. One more before I continue. So, over here. Katakan kamu ada 7 dekat sini and... sorry. I want to find this one. 25. Saya nak cari yang ni. Okay. Tambah ke tolak? Itu adalah persoalan yang pertama. Tambah atau tolak?
So you kena fikir. Tambah ke tolak? Imelda, cuba Imelda. Kalau tak betul tak apa. Kita akan buat pembetulan juga. We will do it later on. Okay, okay. Hmm. The rest try also Hasana, kalau dapat jawapan pun you can text me also. Kalau Aaron dapat jawapan pun boleh text cikgu juga. So, Yes. is it 24? Very good. The answer is 24. Okay. Apa kamu buat Imelda? Tell me. What do you do? Ikut formula tu. Ikut formula tu. Kamu tambah ke kamu tolak? Tolak. Kamu tolak. Siapa tolak siapa? Panjang tolak pendek. Panjang tolak pendek. So maksudnya yang 25 tu panjang lah. So panjang tolak pendek. So over here 25 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2. And then punca kuasa 2 akan jawapan kamu. So dapatlah 24. Bolehkah? Boleh Ya. Okay, so sekarang macam ni lah cikgu nak kamu hafal lah. Kalaulah kamu ada segitiga ni, okay, ini kita panggil sebagai panjang. Ini pendek. Ini pendek lah. Boleh tak? Okay. Panjang, pendek, pendek. Kalau soalan nak cari panjang, formula dia pendek tambah pendek. Okay, pendek tambah pendek. So, pendek kuasa 2 tambah pendek kuasa 2, punca kuasa 2 lah. So, bila cikgu kata pendek tambah pendek, kamu kena tahulah yang ini adalah dia punya formula. Mesti ada kuasa 2, lepas tu square root. Ada punca kuasa 2. Okay. Kalau nak cari pendek ni, tak kisahlah pendek dari yang mana, kamu mesti ambil yang panjang tu. Panjang kuasa 2 tolak yang pendek lagi. Pendek yang satu lagi. Okay. So, itu adalah cara dia. Kalau nak cari paling panjang, tambah dua-dua yang pendek. Kalau nak cari pendek tu, ambil yang paling panjang tu, panjang tolak dengan satu lagi yang pendek. Boleh terima ni? Okay. Boleh hafal formula tu? Rasa-rasa boleh hafal? Cikgu rasa senang saja hafal ni, tak ada masalah. Okay, one more. Boleh. Tak mau tengok formula, cikgu nak kamu buat sendiri. Okay, one more. 3, 4. Apa ni? Okay, Hasana. Jawab cikgu, Hasana. Do you get the answer already, Hasana? Dan Apa jawapannya? 5. Okay, very good. Jawapannya 5. Okay, so I think that is not that bad lah. Quite simple juga. Okay. Kalau cikgu bagi kamu perpuluhan, contohnya one more. Cikgu nak Kelvin jawab cikgu. Kelvin belum jawab cikgu lagi. Okay, let's say. If I have this is 22, if I have this is 10. Okay, tell me what's X. Jawapan dia perpuluhan actually. You will get a decimal number. So the rest pun cuba juga. Okay, the rest pun you try and you see whether you get the same answer or not. 9.59. 9.59? Nope. Not correct. Let me ask you, ini panjang ke apa ni? Yang X ni, adakah dia panjang ke pendek? Ya. Panjang kan? Panjang apa formula dia? Pendek tambah pendek kan? Betul? 4.16. Again, sorry? 24.1660995. Betul lah? So, 24.16. Okay, so that's your answer. Everybody okay guys? Semua dapat jawapan sama? Hasana dapat? Dapat dah? Okay, email dah? Email dah dapat? Aaron dapat? Ya, dapat. Dapat lah Okay, alright, good. Masih dapat nampak paparan cikgu sebab line cikgu hari ni ada masalah sikit Okay, if you cannot see, you let me know Kalau tak nampak, bagi tahu cikgu Okay, now, let us look at the... Yang ni sudah selesai. Okay, katakan yang ni. Formula yang ini okay kan ya? Yang SOHCAHTOA ni? Boleh ni? SOHCAHTOA tu okay?
Lain cikgu macam lambat kan? Betul ke? Ya, dia slow. Dia slow. Okay, so sekarang yang so katua ni, so katua. Okay tidak? So katua. So tu maksudnya sin opposite over hypotenuse. Kah tu adalah cos adjacent over hypotenuse. Toa tu adalah tangent opposite over adjacent. Sangat slow lah. Dah cikgu tick ni kamu tak nampak kan? Tak nampak tick tu kan? Ya, dia lambat. Tengok baru keluar ni. Cikgu sebab cikgu buka satu lagi account baru cikgu nampak kamu orang ni. Okay. Alright, whatever it is. Ini adalah contoh je. Okay, so cikgu boleh padam ya. Everybody dah buat ni kan. Formula ni cikgu padam lah tepi ni ya. Hopefully lah lain cikgu ada okay sikit. Kenapa lah dia punya line tu teruk sangat. Ya, cikgu dah padam habis dah. Masih lagi. Tapi suara cikgu okey lah. Ya. Okay, tak apa. Cikgu stop broadcast kejap. And then I broadcast balik. So Aaron, Hassanal and Kelvin, how's your exam lah? Okay ke exam kamu orang? Exam tu. Apa ya? Kan kita ada exam. Boleh. Boleh lah. Maths dah lepas kah Maths? Maths dah lepas? Dah lah. Ya, Hah? Okay kah? Okay soalannya? save the Okey lah. Okay. phone. Perniagaan je. Ya kah? Tapi ni kan, tapi online kan. Buka cam lah semua. Buka. Saya seorang yang buka je kot. Lain semua tak buka. Kamu seorang je buka. Bagus. Pelajar yang berdedikasi ni. Kenal lah. Okay right. So belum habis lagi sebab hari ni ada exam lagi kan? Esok ada exam Tak dah habis dah. kamu orang dah habis dah. Hari ni last. Let's go. Okay lah then yalah next week pun cuti sudah kan kamu orang kan? But then Cuti. do you know that mungkin lepas cuti kamu orang buka sekolah kah? Betul lah. Sebab SMK Riam pengetua dia cakap lah itulah tak tahulah kenapa tapi yang itu tak pasti lagi cuma kami orang diminta untuk standby je lah, cikgu-cikgu diminta untuk standby untuk pembukaan sekolah, cuma yang buka confirm ke tak confirm tu tak tahu lagi lah. Cuma kita diminta untuk standby je lah. Dalam rumah aku panjang. Ya. Baru buka salon itu. Boleh buka. Okay. Aduh, tutup dah. Okay, now kita continue. Right. Cos X. Tengok cos X tu. Cos X kan formula dia apa? Cos tu adalah adjacent over hypotenuse. So sekarang dalam kes ni kan sebab cikgu patah balik kes sudut pinjam ni. Okay? Kalau kes sudut pinjam, sin kamu memang positif tapi cos dia akan jadi negatif, tangent akan jadi negatif. So maksudnya tanda dia mesti kamu letak siap-siap negatif. Mesti negatif Lepas tu tangent pula. Tengok tak keluar kan? Cikgu dah cakap banyak dia ni tapi tak keluar ni. Aduh. Macam mana ni? You still can hear me, everyone? Masih dapat dengar suara cikgu? Ya, dengar cikgu. Dengar, tapi paparan sikit keluar kan? Cikgu ada cos yang negatif A over H. Saya dah keluar. Negatif A over H kan? Ada keluar kan? Ada. Ada? Okay. Mau ada, bagus. Okay, sebab cikgu tengok di laptop cikgu sikit keluar. Okay. So, next. Untuk tangent pula, tangent kan opposite over adjacent kan? So, nya adalah negatif O over A. Okay, so negatif opposite over adjacent. So, sekarang, bagi tahu cikgu, dalam you punya case segitiga di atas ni kan, siapa adjacent? Who is adjacent? Mana satu nombor yang adjacent? 8 ke 10? 8. So, over here, I just substitute negatif 8 per 10. You punya hypotenuse tu adalah 10. Your hypotenuse ataupun your H is 10. Lepas tu, kamu kena cuba buat sedikit simplifying. Tekanlah 8 per 10.
you akan dapat negative 4/5. So this is your answer. Okay, so itu adalah untuk case sudut pinjam. Okay, case sudut pinjam ah. And the last one, negative opposite over adjacent. So you punya opposite sekarang adalah 6. So dapat negative 6/8. Macam tu. So sekarang yang kamu boleh buat adalah permudahkan 6/8 tekan calculator. You akan dapat negative 3/4. Okay, so that's the last thing, alright? So inilah you punya soh katua. Hopefully you can understand this particular part, alright? Sebab lepas ni cikgu nak tunjukkan soalan-soalan yang dalam buku kamu dan juga yang kamu mungkin akan jumpa dalam exam kamu, okay? Now, we are not going to go into the detail on soalan-soalan yang terlampau susah. Let us look at your practice SPM number 6. Okay, so everybody, you can turn to page 91. Okay, cuba tengok page 91 kamu. Page 91 kamu, semua itu adalah soalan-soalan yang kamu kemungkinan akan jumpa bila you ada SPM exam later on, alright? So, questions like this akan keluar dalam paper 1 kamu. So, kalau ada yang fikir, cikgu, susah sangatlah bab ni kan. I really, I tell you frankly, soalan ini, bab ini memang dia jenis yang lebih mencabar. Okay, soalan ni memang dia mencabar. Tetapi, be positive lah because Maths kan banyak chapter, okay, banyak chapter. Chapter ini yang mencabar. The rest of the chapters, the other chapters are still okay, okay. Chapter inilah yang paling mencabar. Tapi chapter lain boleh terima sebenarnya, not that bad. So over here. Cuba kamu tengok soalan demi soalan. Okay, you have around, let me see, berapa soalan sini ya? You have around 16 questions. Okay, you ada 16 soalan. I want you to try it out first. Cikgu nak kamu cuba dulu. Tengok soalan-soalan mana yang kamu dapat. Okay. So, I give you around 15 minutes. Cuba sedaya upaya. Kalau soalan 1 tak boleh, tengok soalan 2. Kalau soalan 2 tak boleh, tengok soalan 3. Soalan 4. And kalau you tak dapat, skip dulu. Okay. So, in 15 minutes time, I am going to discuss with you each and every question. Is that okay? Boleh cuba dulu? Mungkin ada soalan yang you boleh buat. You cuba buat dulu. Okay, ha? Boleh, ha? Okay, in 15 minutes time, so I will come back with to you in around 4:50 lah. Okay, 4:50 cikgu akan terangkan jawapan dia dengan kamu. Okay, 4:50. Try it out first, everybody. Turn to page 91. Tengok soalan-soalan dia dulu. Okay, 15 minit dari sekarang.
Actually kan rumah kamu sekarang ribut taufan kah? Ya, cikgu Ya kan? buat ini. Ya, Rumah cikgu pun rasa atap mau terbang dah. Bunyi atap beratap ya. saya sudah kembang. Ya kah? Oh ya kah Mel? Tuh, cikgu ada kucing terbang. Oh ya kah? Ribut Kucing taufan saya bah. sudah terbang, cikgu. Aduh. Kuat betul Itu- bang ini. Terlampau nih hari ini. Betul. Kesian kucing saya. Oke, coba dulu ah. Ada soalan yang dapat kah? Ada soalan yang dapat buat? Memang soalan ini agak susah sebenarnya. Okey. Bab inilah khususnya ramai student yang tak suka sebenarnya. Okey. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar dalam online ni lah. Bab ini memang dia ada dia punya cabaran dia. Sangat-sangat mencabar. Okey, tapi nanti dalam 5 minit lagi cikgu akan bincang setiap satu soalan lah. Okey. Tapi cikgu nak kamu tengok-tengok dulu ah. Just try and have a look at it first. Okay, in 10 minutes I will discuss every single one. Tapi I will go slowly lah. I promise to you I will go slowly. Kalau you tak faham, you tanya lagi. Okay? Tanya sampai kamu faham lah. Imelda, kamu orang tak ada exam ke Imelda? Belum. Belum. 27 bulan. 27. Maksudnya lepas cuti lah. Ya, Macam mana dia buat exam? Secara online? antara online ataupun ke sekolah.
Oh, kalau dah sekolah buka lah maksud dia. Okey, 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 okey. Ya, ya. Okey. Aaron, tamat tu kau dah buat exam ke Aaron? Mereka kan cakap pasal exam tu. Tak dah lah, tak dah cakap pasal exam. Tak dah cakap pasal exam ah. Ya, tak ada. Okey. So, cikgu yang cikgu dengar sekarang, antara yang cikgu dengar, St. George je lah. St. George dengan SMK Riam je yang buat exam. Setakat ni lah. Senko juga. Senko pun ada? Senko pun ada? Oh, okey, okey, okey. Alright. Cikgu, kalau Ah. exam paper dia sama semua sekolah. Tidak, tidak. Sebenarnya kan exam kali ini pun, kalau yang cikgu tengok dan SMK Riam buat, St. George buat pun, sebenarnya exam tu dia tidak, how to say, tidak menggambarkan situasi SPM lah. Kalau SPM, kamu ada dua paper. Paper 1 and paper 2 kan. Tapi untuk yang kali ini, St. Joe pun tak ada dua paper, betul tak? St. Joe satu paper je kan? Apa? Maths kamu. Satu paper je kan? Maths kamu? Dua kah? Ada objektif dengan subjektif kah? Ada dua-dua paper kah? Oh, okey, okey, okey. Macamnya okey. Kalau ikutkan betul-betul soalan SPM, kamu ada paper 1, 40 soalan objektif. Dengan paper 2 ada 16 soalan panjang sebenarnya paper 2 kamu. So that's why kalau ikutkan SMK Riam pun dia tak buat full paper. So kalau nak ikutkan tak berapa valid lah juga sebenarnya lah. Tapi what to do lah. Sebab kata mau exam, kita kena buat exam jugalah. Okay. Paper dia memang tak sama di setiap sekolah sebab setiap satu sekolah akan buat paper dia sendiri. Macam tu. Oh. Sorry ya, cikgu makan biskut ni. Lapar bah. Okay. Alright, so macam ni. Apa kata kita tengok satu soalan demi satu soalan. Okay, question number 1. Cikgu rasa internet cikgu dah okay sikit dah. Dia boleh dah. Tak lag dah. Okay, so tengok. First question. Manakah yang bukan sudut rujukan sepadan? Ada siapa yang ada jawapan? Anyone has an answer? C. C. Oi, siapa yang bagi jawapan tadi? Imelda kan? Kenapa C, Amirah? Dia cakap bukan kan? Dia cakap bukan, yes. Kenapa C, Sebab sudut tu dekat Y. Very good. So, jawapan dia C. Okay, sebab dia kata bukan. Bagus. Sebab sudut rujukan kan, sudut rujukan ni, you kena ingat, sudut rujukan ni, seperti mana cikgu beritahu kamu dalam kelas-kelas yang lepas, dia mesti berkepit dekat paksi X. Betul lah? You mesti ingat tu cap cikgu lah. Dia mesti berkepit pada paksi X. So, kalau ini sudut rujukan. Ini sudut rujukan. Ini pun sudut rujukan. Sebab dia berkepit pada paksi X. Yang berkepit dekat paksi Y tu, itu bukan sudut rujukan. Very good, very good. So, masih ingat? Bagus. Soalan nombor 2. Ada sesiapa yang dapat jawapan? Soalan nombor 2. Mana satu yang bukan pasangan sudut rujukan? Bukan pasangan. Yang bukan. Anyone. Okay. Ya. Jawapan dia? A. Oh, A tidak betul. A tak betul. Tak apa. Okay, kita tengok. Macam mana nak jawab soalan ni ya? Alright. Cuba kamu tengok sudut yang dia bagi, let's say soalan dia A 206, lepas tu sepadan dia 26 kan. So sekarang kita buat yang 4 bilik tadi. Yang macam yang kita belajar dulu kan, yang 4 bilik tu. Ini adalah sukuan yang pertama, ini sukuan yang kedua, ini sukuan yang ketiga dan ini sukuan yang keempat. Okey. Harap-harap masih ingat benda ni ya. So ini start dengan 0 darjah, ini adalah 90 darjah, ini adalah 180, lepas tu turun bawah 270 dan naik ke atas balik 360 darjah. Okey, hopefully semua ni masih lagi segar di ingatan kamu. Lepas tu tengok 206 ni, bagi tak cikgu. Bilik yang mana 206 ni? 1 2 3 4. 206 dekat mana? 3, very good. Buat satu garisan dekat 3 ni. Okay, so sekarang inilah sudut 206.
Kalau 206 dekat situ, di manakah sudut sepadan kamu? Sudut sepadan mesti berada sini. Sebab dia mesti berkepit pada paksi X. Cuba cari sudut sepadan ni. Okay, anyone can tell me. Apa nilai sudut sepadan tu? 206 tolak dengan 180. Dapat apa dia? 26 darjah. Betul tak? Is that okay? Dapat 26. So sekarang, adakah ini betul? Ini betul. Tetapi soalan tanya kamu bukan kan? Bukan. So maksudnya kena cari lagi lah. Bukan soalan tu. Bukan jawapan tu. So sekarang, cuba tengok lagi. Apa yang jawapan dia sebenarnya adalah D. Kita try yang D ya. Cuba tengok yang D pula. Okay. So let's say, cikgu buat satu lagi bilik ni. 4 bilik ni. So bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga, dan bilik keempat. Okay, bilik keempat lah. So sekarang, sudut dia 0, 90, 180, 270 dan patah balik 360. Tengok. Sudut dia 195. Bilik yang mana dah? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mana satu ah? Empat. Bilik nombor 4. 195. Benarkah bilik 4? Bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga. Very good. Lepas tu kamu tengok inilah sudut kamu 195 kan. Okay, tolong cikgu cari yang ni. Sudut sepadan dia. Berapa sudut sepadan dia? Berapa sudut sepadan dia? Apa nak buat? 195 tolak dengan? Aaron, bagi tahu cikgu. Berapa sudut sepadan dia, Aaron? 15 juga. 15. So, cuba tengok. Betul kah? Tak betul kan? So, maksudnya itu saja yang salah. So, jawapan kamu adalah D. Sepatutnya sudut sepadan dia adalah 15. Ini yang sepatutnya 15. Tapi sebab soalan dia bagi 75 means that part is wrong lah. So, ini yang salah. Yang ni, dua-dua ni betul juga ni. Kalau kamu nak check pun boleh. Okay, kalau kamu nak check, kamu dapat jawapan yang betul juga. So, yang last kali tu yang tak betul. Okay? Alright, soalan nombor 2 selesai. Kalau boleh kan, cikgu nak kamu salin juga. Cikgu nak kamu salin juga langkah-langkah dia. Okay, untuk check jawapan dia. So, ini jawapan A memang betul. Jawapan A memang dia sudut sepadan. Ini adalah jawapan D lah. You boleh check jawapan D dengan jawapan A. Okay. Next. Kita tengok satu lagi soalan. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 kan. Sebenarnya kan. Kita boleh. How to say kita boleh tengok berdasarkan. Dia bagi nilai yang dia bagi kat sini. Okay. So sekarang. Cikgu padam yang ni yang bawah ni Cikgu padam ni. Cikgu nak kamu perhatikan soalan yang ketiga ni Ketiga ni. Okay. Diberi bahawa sin X sama dengan negatif 0.9136. Okay. Lepas tu dia kata, X terletak pada sukuan yang keempat. Hitung nilai X. Okay. Kamu dapati soalan itu adalah, dia masuk dalam sukuan keempat. Paling senang, kamu cuba tekan sin A 66. Tekan sin 246. Tekan sin 294. Tekan sin 336. Okay, tell me, mana satu yang betul ni? Mana yang betul? Ada dapat jawapan? A. Cuba tengok. Kalau kamu tekan A tu kan, sin 66, jawapan dia positif kan? Tapi dia bagi sini negatif kan? Ya, positif. Dia bagi situ negatif. Negatif 0.9136. So, cuba tengok lagi. Mana satu yang betul-betul dapat cun-cun? Negatif. Try. C. Very good. Inilah yang dapat cun-cun tadi. Okay kan? Sin 294. So, inilah kita namakan sebagai kaedah cuba-cubalah. Kamu cuba-cuba buat semua jawapan tu. Cuba soalan jawapan A, cuba jawapan B, cuba jawapan C, cuba jawapan D. Tengok mana satu yang sama dengan soalan di atas. Okay? So, itu adalah satu cara lah untuk kamu kira sebenarnya. Itu satu cara untuk kamu dapatkan jawapan dia. Sebab apa? Soalan ini, most likely kamu akan jumpa dekat bahagian kertas 1. So, maksudnya, kamu tak perlu nak
ikut cara pengiraan yang sebenar, kamu boleh terus tekan calculator lah untuk dapatkan mana satu yang tepat. Setakat ini okey kat Aaron? Aaron dapat jawapan C. Imelda dapat Kalkulator saya kira dapat 9135. Eh? Tapi dekat situ. Iyakah? Kamu tekan apa? Kamu tekan sin 294. Kamu dapat jawapan dia 9 point something. Ya kan dekat sini kan 13 nambah. Aha. Lepas tu dekat kalkulator dia 135. Saya rasa ada masalah dengan soalan ni lah. Sebenarnya 195 lah tu sebenarnya. Okay, 9135 lah tu. Okay, sepatutnya ini 5 lah. Tapi kalau kamu tengok itu yang paling dekat kan. So, itulah jawapan dia. Okay kah? Boleh? Okay. Kalau kamu tekan yang lain-lain tu semua terdapat kan, betul tak? Kecuali yang sin 66 lah. Sin 66 jawapan kamu ya betul-betul 5 ke belakang dia tapi dia positif kan. So maksudnya yang paling tepat adalah 294 sebab dia yang negatif tu. Okey ah? Boleh Aaron ah? Yang B tu pun sama jawapan cikgu. Sin Sama dengan C. 246. Ya. Okay. One more thing. Okay. Sorry. Ya kan, cikgu tak perasan. Sebenarnya dia bagi tahu kamu kat sini kan. Dia kata dia mesti sukuan yang keempat. Dia mesti dekat bilik 4. Okey tak? So sekarang cikgu lupa mention ni. Kamu tengok ah. Ini kan bilik 1, bilik 2, bilik 3 dan bilik 4 kan. Ini kosong 90, ini 180, ini 270 dan last kali ini 360. Kamu tengok jawapan ini 246 dekat bilik mana tu? Kalau 3. dia bilik ketiga kan. Tapi soalan minta apa? Bilik keempat. So kalau bilik keempat kamu cuma ada satu pilihan saja iaitu jawapan dia adalah C. Okey tak? Sebab 294 tu memang dekat bilik 4. Boleh Aaron dapat terima Aaron? Okey, dapat. Boleh Okey. So ini maafkan cikgu cikgu tertinggal bahagian ni. Okey. Dia ada tulis sukuan yang keempat. So maksudnya kamu kena tahu juga jawapan dia mesti berada dalam sukuan yang keempat. Okay, dia mesti berada dalam sukuan keempat. So maksudnya kan, kamu tengok saja, kamu dah tahu dah, ini memang confirm salah punya. Sebab ini sukuan yang pertama kan. Ini confirm salah sebab ini sukuan yang ketiga. Ini bilik yang ketiga. So yang boleh diterima cuma either C ataupun D. So bila kamu tekan calculator, memang jawapan dia menunjukkan jawapan dia adalah C. Okay, hopefully that's fine with you. Boleh terima. Kalau boleh, kita tengok soalan keempat. Imelda dapat terima, Imelda? Dapat. Kelvy, are you okay, Kelvy? Boleh? Are you okay? Can I understand not? Boleh? Okay, so let us look at question number 4 now. Question number 4 maybe ada sedikit susah. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Okay, so tak apa. Kita tengok soalan nombor 4 dulu. Okay, so question number 4. Kamu ada satu unit circle. Okay, this is called a unit circle. Unit circle, pernah jumpa tidak benda ni dalam you punya latihan yang awal-awal hari tu? Ada. Cikgu rasa mungkin 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas lah. Probably lah, okay. Agak lama kita tak buat ni sebenarnya, okay. So, kita dah buat soalan ni tetapi mungkin tak berapa banyak lah yang kita buat itu. So, dia kata, nyatakan nilai yang mungkin bagi A dan bagi B. Apa nilai yang mungkin bagi A dan bagi B? Okey, kamu tengok kamu dapat ke tidak menentukan nilai-nilai dekat you punya paksi X dan paksi Y. Cuba kamu tengok sini Kalaulah kita buat paksi X, paksi Y kan. Okey, example Let's say ini paksi X. Ini paksi Y. Nilai-nilai di sebelah kanan ni mesti positif kan? Nilai-nilai sebelah kiri ni mesti negatif. Setuju? Setuju kan? Nilai-nilai atas mesti positif kan? Nilai-nilai bawah mesti negatif. Setuju? Setuju kan? Betul tak? Cikgu tanya, cikgu jawab tak? Okey Boleh lah. Betul cikgu. Betul, bagus. Okey, so sekarang tengok ini soalan dia. Mana satu yang mungkin untuk nilai A dan nilai B? Cikgu nak tanya. Mungkinkah dekat jawapan A dua-dua positif? Cuba tengok sini. Ini turun ke bawah, ini nilai A.
dekat sini, ini nilai B. So, kamu boleh nampak sebenarnya nilai A itu adalah negatif. Nilai B itu adalah positif. Boleh terima? Boleh kan? Ya, Okey. Adakah C jawapan jawapannya, cikgu. jawapannya apa? Jawapannya C. Very C. good. C. Ya, Jap. Okey ah. Main tengok jap. Tidaklah susah mana sebenarnya. Okey, main tengok jap. Okey ah. Boleh ah? Tak ada kira-kira pun. Aaron boleh terima? Boleh, boleh cikgu. Boleh. Tak ada masalah. Okey, tengok sini. Cuba kamu tengok bahagian ini. Kamu setuju tidak bahagian ini? Nilai A dia mesti nilai negatif, nilai B dia mesti nilai positif. Setuju tidak? Kes tu saja. Kamu tahu ini sebenarnya adalah nilai X, ini sebenarnya adalah nilai Y. A itu adalah nilai bagi X, B itu adalah nilai bagi Y. So that's why nilai X tu sepatutnya nilai negatif, nilai Y itu sepatutnya nilai positif. Okey, sampai tahap itu dapat terima, Aaron? Macam mana nak tahu dia negatif? Macam mana tahu dia negatif? Okey, jap. Macam tu, kalau macam tu cikgu ulang balik. Okey, dengar. Okey, yang ni cikgu padam dulu. First of all, kamu tahu kan yang di sini cikgu letak A, di sini letak B. Tahu macam mana cikgu dapat dia A dan B ya? Yang tu okey? Tidak. Yang tu pun tak okey, tak apa. Alright, so macam ni. Cikgu patah balik. Kalau kamu nampak ada titik kan? Nampak titik AB kan? Titik AB ini bermaksud bahagian A itu adalah untuk bahagian X. Ataupun kita namakan dia sebagai paksi X. Okey, bahagian yang paksi X. Lepas tu, bahagian B ini pula adalah bahagian yang paksi Y. So, kalau kamu tengok nilai A dengan B ni kan, that's why lah cikgu kata, nilai A ni adalah nilai di bawah. Sebab ini merujuk kepada paksi siapa? Paksi X. So, that's why A kamu di bawah. Lepas tu, B kamu di sebelah ni. Ini adalah B kamu sebab dia berada di paksi Y. Okey ke tidak? Aaron yang tu dapat terima? Boleh Okey, now. Cikgu nak tanya kamu let's say kalau cikgu lukis satu paksi katakan ini paksi Y, lepas tu cikgu lukis satu lagi paksi iaitu paksi X. Apa nilai yang tengah-tengah tu, Aaron? Kosong kan? Setuju tak? Kosong kan? Okey, semakin ke kanan. Nilai dia 1, 2, 3. Setuju Ya, setuju. Lepas tu ke kiri. Apa nombor dia? Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Setuju? Okey, setuju. Okey, maksudnya kalau ke kanan memang nilai dia Kalau ke kanan memang nilai dia positif. Kalau ke kiri mesti negatif. Kalau nilai Y pula kita cikgu guna kali lain Nilai Y pula naik atas 1, 2, 3. So maksudnya semakin ke atas nilai positif. Semakin ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Semakin ke bawah semakin nilai dia negatif. So bahagian ini dapat terima tidak untuk you punya paksi X dan paksi Y? Boleh? Macam graf cikgu. Ya, macam graf. Yes. Inilah graf sebenarnya. Cuba tengok. Tapi dia nombor dia satu saja. Ini satu saja. Tapi dia graf sebenarnya. Memang dia graf. Okey kah? Ya, okey cikgu. So sekarang kamu baru tahu atas ni padam pula. Atas ni adalah nilai yang positif. Setuju tak? B tu nilai yang positif. Sekarang dapat tak? B tu positif. Sebab dia di atas paksi X tu. Kan? Ya, cikgu. Okay, what about A ni? Adakah A tu negatif? Yes. So, kalau sekarang kamu tahu dah nilai A kamu adalah nilai negatif dan nilai B kamu adalah nilai yang positif, cuba cek jawapan kamu. Ini salah kan? Sebab duduk positif. Ini salah juga kan? Yang ni pun salah juga. So, mana yang betul ni? C. Sebab ini nilai A positif. Nilai A negatif dan nilai B positif. Nilai A negatif, nilai B positif. So, that's why jawapan kamu adalah C. Boleh, Aaron? Dapat terima? Ya, dapat Okay. What about Imelda? Imelda dapat? Dapat Okay, now soalan nombor 5. Ini ada challenging sikit Ini challenging sikit. Alright. Nampak tak bahagian ni? Ini kan, kalau you nampak bahagian macam ni kan, you kena fikir dia dekat bilik yang mana. Okay, bilik yang mana? Cikgu lukis Kosong, 90, 180, 270, 360. Okay, bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4.
Bilik mana sekarang dia? Imelda, 3. bilik ketiga. Tengok, yang ini kan 270 sampai mana? 360 kan? So mana dia? Sini sampai sini. So sebenarnya dia bilik 4. Dia bilik 4. Boleh tak? Dia bilik 4. Okey Dia bilik 4 Okey. Sekarang cikgu nak tanya kamu bilik 4 siapa positif, siapa negatif? So masih ingat tak? Semua dekat sini. All science teacher crazy. Masih ingat benda tu? All science Ya. teacher crazy. Okay. So maksudnya ini adalah kawasan siapa? Kawasan cos. So artinya kalau cos dia positif kalau cos dia positif. Kalau yang lain-lain tu negatif So cuba tengok soalan dia. Cari nilai tangent x. Kalau kamu tengoklah jawapan ni, tak payah kira dulu. Mana jawapan yang confirm salah punya? Tangent x mesti nilai dia negatif sebab dia masuk dalam kawasan cos. So kalau masuk kawasan cos memang dia negatif. So jawapan mana yang confirm salah? C dengan D. C dengan D confirm salah. Sebab dia adalah nilai yang positif. So maksudnya setakat itu kan, kalau let's say lah dalam exam kamu tak dapat nak carikan nilai kamu kan. Jadi apa boleh buatlah, kamu cuba buang mana yang jawapan memang confirm tak betul. Lepas tu kalau nak tembak pun tembaklah dengan cara yang berhemah. Okay? Alright. So sekarang kita kena tengok bahagian ini dan kita nak bina satu segitiga dan segitiga ini sudut dia berada kat sini. So itulah sudut yang sepadan kamu. Alright? Kalau kita tengok soalan ni, dia kata cos kamu adalah 3/5. Itu adalah cos x kamu 3/5. So apa nilai bagi tangent x kan? Okay, dengar 3 di atas ni adalah merujuk kepada adjacent. Sebab cos kan formula dia kah, CAH. So adjacent bawah tu adalah you punya hypotenuse. Okay, cuba tengok sudut ni. Ini sudut. Mana satu yang kita nak label dengan 3, mana satu yang kita nak label dengan 5. Okay, kalau adjacent maksudnya sebelah. Artinya 3 dekat sini. Lepas tu 5 dekat sini. 5 adalah yang hypotenuse. Hypotenuse maksudnya yang paling panjang. Okay, itu yang paling panjang. So sekarang, soalan cikgu. Berapa panjang ni? Berapa panjang tu? Ini kamu kena ingat balik dah formula tadi yang awal-awal cikgu ajar tadi. Berapa panjang dia sana? 4. Very good. Sini panjang dia 4. Okay. Sekarang last. Soalan tanya kamu untuk cari tangent. Apa tangent? TOA. So tangent x sama dengan opposite over adjacent. So opposite kamu sekarang 4. Adjacent kamu 3. Tapi sebabkan dia punya kawasan tu negatif kan? Jawapan kamu negatif 4/3. So soalan 5 jawapan dia adalah A. Okay. Berapa ramai yang dapat terima ni? Can you raise up your hand kah? Boleh angkat tangan? Angkat tangan guna emoji. Oh, sudahnya. Tak ada orang angkat tangan. Guna emoji juga ni. Saya angkat tangan dekat bilik. Dekat bilik je. Mana cuma nampak kan? Aduh. Okay, tak apa. Okay, kalau boleh ikut, baguslah. Sebenarnya soalan ni memang dia ada sedikit mencabar lah. Oh, Kelvin dah angkat tangan dah. Miau. Okay, so ini adalah kenapa kita ada negatif 4/3. Yang pertama sekali, sebab kenapa tak ada negatif? Sebab kawasan itu adalah kawasan cos. That's why jawapan kamu adalah negatif. Itu yang pertama. Kenapa 4 bahagi dengan 3? Sebab kalau 4 tu maksudnya 4 adalah opposite. 3 ini adalah adjacent. 5 itu adalah hypotenuse. So that's why dia 4/3. Negatif 4/3. So itulah dia punya jawapan A lah. Okay. Untuk soalan ni dia tidak ada teknik tekan calculator saja. So maksudnya you kena kira juga. Maksudnya you kena juga tahu formula yang segitiga yang cikgu ajar kamu awal-awal tadi. Okay, Imelda rasa-rasa dapat terima lagi? Dapat kot. Dapat, Okay. Right, tak apa. Kita tengok soalan nombor 6 dulu. Tengok soalan nombor 6. Okay, apa kata kita tengok soalan nombor 7 dulu. Soalan nombor 7. Kalau kamu lah kan, apa kamu nak buat? Kalau kamu lah.
Kamu tekan kalkulator boleh ya? Sin 30 tolak dengan cos 30. Cuba tekan dulu, apa dapat? Bagi tak cikgu, apa dapat? Negatif 0 point. Cuba tekan yang ni. Tekan kalkulator. Negatif 0.36. 366 dengan panjangan. Betul tak? Semua dapat macam tu. Okey. Cuba satu per satu. Cuba kamu kira ini. Dapat apa? Cuba kira. Dapat apa? Jangan tadi juga. Cuba kira benda ni. Macam mana tekan ni? Satu tolak dengan... Okey, macam ni. Cikgu ajar kamu. Nak tekan kalkulator kan? Kalau kamu nampak ada benda yang pelik-pelik ni, buka kurungan. Okey, letak dalam kurungan. So, buka kurungan. Tekan satu. Tekan tolak. Tekan punca kuasa 3. Tutup kurungan. Lepas tu tekan bahagi. Tekan 2. Tekan sama dengan. Do you get the answer on top kan? Dapat jawapan di atas? Dapatkah? Dapat cari di mana simbol tu? Okey, dah dapat dah. 1 tolak punca kuasa 3 bahagi 2. Okey. Adakah dia sama dengan di atas? Ya, sama. Sama. Imelda dapat jumpa sama? Jam juga belum. Oh, belum. Okey, tak apa. Pelan-pelan. Aaron, jumpa sama Aaron? B je. Jawapan dia B kah? Jawapan dia A. Aaron, yang ni kamu dapat ni kah? Kamu dapat yang ni? Yang ni. Bila kamu tekan kalkulator, dapatkah? Negatif 0.366. Dapat kan? Cuba tekan ni Aaron. Apa dapat? Dah dapat negatif 0.366 juga kah? Tidak, wajib negatif je. Tidak, sebab kan bila kamu contohnya, okey, cikgu padam semua ni ya, cikgu ulang sekali lagi ya. Okey, sebenarnya kan dalam kes ini, bila kamu tekan kalkulator kan, sin 30 tolak dengan cos 30 kan, kamu akan dapat negatif 0.366. Dan teknik cikgu di sini adalah, okey, ini panjang 0.366, 025, 403. Tapi teknik cikgu adalah, cikgu akan pilih, cikgu akan cuba jaya. Maksudnya cikgu cuba semua ni masuk dalam kalkulator. Ini masuk dalam kalkulator, yang ni masuk dalam kalkulator, yang ni masuk dalam kalkulator, yang ni masuk dalam kalkulator. Tengok mana satu jawapan yang sama dengan yang negatif 0.366. Okey? So kalau yang ni, kamu akan dapat nilai yang positif kan? So maksudnya tak betul lah. Erti kata lain, kamu kena cari mana satu yang memang cun-cun sama dengan negatif 0.366. So kalau cikgu, apa dah? Apa dah? A. A, yes. Kalau macam tu, memang jawapan dia adalah A. Sebab A memang dapat cun-cun negatif 0.366. Email dah dapatkah? Sampai sekarang dah dapat dah? Negatif 0.366 tu? So, cara kita nak tekan, buka kurungan, 1 tolak dengan punca kuasa 3, lepas tu dibahagi dengan 2. Dapatlah jawapan dia. Sama dengan di atas. Email dah dapat kira, email dah? Dapat? Dapat, Okey, soalan 7 selesai. Okey, soalan 7 selesai, Kita tengok soalan... Let me see mana satu yang lebih senang. Tak apalah, kita buat soalan 6 jugalah. Kita buat soalan 6. Okey, soalan 6. Dia kata raja di bawah menunjukkan titik B pada suatu sata kates. Okey, so kamu diminta untuk cari nilai theta ini. Kamu diminta untuk cari nilai ni yang warna merah yang sekarang cikgu nak buat ni. Okey, yang warna merah ni. Alright. Soalan ini dia memang ada kesusahan dia sedikit. Okey. So memang dah susah sikit Yang pertama sekali kan, kamu boleh tahu dah nilai ini confirm salah punya. Soalan A memang, jawapan A memang confirm salah. Kenapa jawapan A confirm salah? Sebab nilai ini memang dah lebih daripada 90 darjah. Sini 0 darjah. Sini 180. So, kalau dia punya sudut ni memang sudah lebih. So, either lah kamu rasa-rasa dia dekat 125, 144 ataupun 120. Okay? Kamu pandai guna protractor kah? Tahu protractor tu apa?
Tahu tak protractor tu apa? Ya, tahu. Yang bentuk separuh bulatan lah. Bentuk Ya. separuh bulat lah. Okay. Actually kan, sebenarnya kan dalam exam, boleh pakai benda yang. Boleh pakai benda yang. Okay, untuk kau kira lah. Contohnya, untuk soalan tu kalau susah sangat nak kira kan, sebab formula dia memang panjang tapi kamu boleh gunakan dia punya, apa tu, you boleh gunakan protractor. Cikgu nak tunjukkan something lah. Sekejap lah. Yang ni Macam benda ni. Okay, this one. This one is your protractor. Ini protractor kamu. Okay. So, actually kamu boleh gunakan benda ni untuk kamu ukur sudut tu Okay. So, sebenarnya kan, macam mana cikgu nak tunjukkan Wait lah. Ya, sekejap Sekejap ya. Okey. Sekejap Cikgu malunya kalau cikgu tak tahu ni. Sekejap. Let's see Cikgu nak tunjukkan kamu macam mana cikgu baca dia punya sudut. Okay, let's say soalan kamu di sini. Ini soalan kamu Ini question kamu. Kamu nampak tak tidak? Nampak tidak? iPad apa ni kamera cikgu nampak? Nampak? Okay. So itu soalan dia. Siap. Punyalah ni. Memalukan dah ni. Jawab cikgu tutup dah. Macam tong sampah cikgu punya bilik ni. Siap Okey, nampak sudah? Okey, sekarang tengok ini adalah sudut kamu kan? Ini sudut kamu. Kalau rasanya susah sangat kamu nak kira ni kan, ambil jangka sudut ni, letak dekat sini. Yes, nampak itu dah. Nampak tak? Dia punya tempat dekat mana? Cuba tengok. Ini kan? Dekat sini kan? Nampak tak 120? Betul. Nampak sudut kamu 120. Magic kan? So jawapan dia yang mana agak-agak kamu? A, B, C, O, D? B. B lah Sebab itu yang paling dekat kan? So jawapan kamu adalah B. Itu sahaja. Boleh terima tak? Kalau rasanya susah sangat kan? Guna benda ni. Okay, guna pakai benda ni. So benda ni penting okay, dalam exam kamu bawa benda ni. Okay, supaya kamu boleh kira lah sudut kamu. Kan soalan tanya kamu apa sudut kan? So maksudnya kamu guna sudut ni untuk kira lah. So dapatlah jawapan dia adalah B. Okay, so cikgu rasa ini untuk soalan ni. So boleh guna jangka sudut tu lah untuk kira. So I think should not be a problem. So boleh lah. Itu untuk jawapan dia adalah B. Siapa yang tak ada jangka sudut tu, tolonglah pergi cari ataupun beli. Okay? So jawapan kamu adalah B sekarang. Okay, so itu soalan nombor 6 Next. Kita tengok soalan nombor 7. Soalan nombor 8. Tengok soalan nombor 8. Semua ni masih okey lagi? Masih boleh terima lagi? Masih boleh Boleh Okey, so kita try Tengok soalan nombor 8. Nah, soalan nombor 8 dia memang sangat mencabar bagi cikgu Soalan nombor 8 ni sangat mencabar sebab kamu diberi banyak information ni. Okey, yang information yang kamu nampak di sini adalah sin 12/13. Okey. So, di manakah sin sekarang? TSR. Kalau TSR, kamu mesti cari di tengah-tengah. Inilah sudut yang kamu nak cari. TSR. Inilah sudut dia. S. Inilah sudut dia. Okey. So, sekarang. Sin. Ingat balik. SOHCAHTOA. Sebelum kamu buat apa-apa pun dengan soalan yang trigonometri kamu, ingat balik formula dia. SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Okey. SOHCAHTOA. Ingat balik. So, sekarang. Kalau sin ni, nampak tak O dengan H? O dengan H maksudnya opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse. Okay? So, artinya 12 ni adalah opposite. 13 tu adalah hypotenuse kamu. Itu maksudnya soalan kamu. So, sekarang, opposite kamu dekat sini. Sini letak 12.
Lepas tu sini, yang ni hipotenus yang paling panjang ya. A sampai S tu adalah hipotenus. A sampai T tu adalah hipotenus kamu. S sampai T tu adalah hipotenus kamu. Kamu letak 13. Okey, sekarang. Kamu cuba tengok. 13 dengan 39. Darab dengan berapa tu? 13 jadi 39. Darab dengan berapa? Ada idea? 11 darab tu. Darab dengan 3. Very good. So, kalau kamu tahu 13 darab 3 dapat 39, berapa panjang sebenar QT ni? Apa nak buat? 12 tu kena darab 3 juga. Okay. So, panjang QT tu sepatutnya adalah 36. 26. Ya, apa cikgu cakap ni? 36. Okay. So, sepatutnya adalah 36. Panjang Q sampai T sepatutnya 36. Okay. Right. Cikgu nak tanya lagi. Ini berapa kawan? Email dah boleh tolong cikgu? Kira. Berapa ni? Berapa panjang yang cikgu baru labelkan? Kamu tahu sini 36. Kamu tahu sini 39. Cuba ingat balik. Sekarang kamu nak cari pendek. Pendek formula dah panjang tolak pendek. Apa yang dapat? Dah ada jawapan, dah? Dah dapat jawapan? Very good, 15. Sini panjang dia 15. Okay, cantik sudah yang tu 15. Okay, nice. Lepas tu, last kali. Kalau kamu dah tahu yang tu 15 kan? Okay, so cikgu buat label sikit dah. So, ini panjang dia 15. Sini ya. Sekejap. Sini panjang dia 15. Okay, so itu 15 cm. Okay, so panjang dia 15. Lepas tu soalan bagi tahu satu lagi. Cos SRP. SRP di mana? SRP. So, cos SRP dekat sini. SRP. So, maksudnya sudut tu di luar. Okay, sudut itu di luar. So, sekarang cikgu padam sikit. Cikgu akan pindahkan sudut tu ke dalam. Cikgu akan pindahkan sudut tu ke dalam. So, maksudnya sekarang ini adalah sudut pinjam. Kalau kamu tengok, betul-betul cos ni kan memang dia negatif. Sebab dipinjamkan, cos akan jadi negatif. 5/13 ni, kah? Soh kah tua kan? CAH. So, maksudnya 5 di atas tu adalah you punya adjacent. 13 itu adalah you punya hypotenuse. So, kalau kamu tengok you punya soalan ni, adjacent kamu berada di sini. Inilah panjang dia 5. Sini 5. Itu adalah adjacent kamu. Dan sini adalah 13. Okey, sekarang bagi tahu cikgu berapakah panjang RS? Sebab soalan minta RS kan? Agak-agak macam mana nak cari RS ni? So, berapa panjang RS tu? RS saja berapa? 10. Very good. RS sama dengan 10. Sebab 5 tambah dengan 10 jumlahnya 15. So, ini adalah soalan yang memang mencabar lah. Bagi cikgu, soalan nombor 8 ni memang dia mencabar sedikit. Okay? So, try it out first. Tengok dulu soalan nombor 8 ni. Okay, jot it down. Semua dia punya langkah-langkah tu kamu catat. Okay. And then, kita akan cuba tengok soalan yang seterusnya. Adakah tidak soalan yang nak tanya dengan cikgu? Mana bahagian yang kamu rasa blur? Mana bahagian yang kamu rasa tak dapat terima? Beritahu cikgu supaya cikgu boleh ulang sekali lagi. Macam mana dapat RS tadi? Macam mana cikgu dapat RS? Macam mana cikgu dapat RS? RS yang ini kan? Yang bahagian ni kan? Daripada R sampai ke S kan? Betul? Ya. Okey. Kamu ingat tak tadi cikgu tanya kamu berapa panjang keseluruhan? 15 kan kamu cakap kan? Betul tak? Ingat tadi? So panjang sini 5. So apa nak buat? 15 tolak dengan 5. Dapatlah 10 bawah tu.
Boleh tak? Tambah 50. Okey boleh terima? Boleh, boleh. Okey, alright, good. Kalau ada soalan jangan malu tanya saja. Tanya saja supaya cikgu boleh turunkan sekali lagi. Sebab soalan ni memang bagi cikgu memang dia susah lah, memang dia susah soalannya. Memang cikgu setuju, soalan tu memang susah. Cikgu tengok ada soalan yang lain yang cikgu rasa boleh lebih senang kan? Sekejap cikgu tengok. Okey, apa kata kan? Kita skip dulu soalan-soalan yang memeningkan kepala tu. Soalan 9, cikgu rasa memang pening lah ni ya. Tapi nanti cikgu akan masukkan juga. Okey, cikgu akan ajar kamu juga. Apa kata kita tukar sedikit pemandangan. Tengok soalan nombor 12, soalan nombor 13. Yang lukis-lukis ni. Okey, yang lukis-lukis. Alright. So, cuba kita tengok. Soalan yang 12. Macam mana satu yang betul? Okey, so sekarang kita tengok. Masih ingat tak lukis-lukis tu? Saya rasa Hasanah tak ikut kan graf yang lukis tu. Yang cikgu lukis graf. Hasanah ada ikut tak? Jap si ikut kelas nak? No. Okey, so sekarang cuba tengok soalan 12. Cikgu beri masa 5 minit. Tengok soalan 12 tu, agak-agak kamu lah kan. Mana satu jawapan yang betul? Cikgu rasa Aaron okey ni dengan graf-graf ni. Hari tu ada kita buat kan? Oh, syukurlah hari ni Miri record 12 case je. Syukur. Okey, Aaron, ada jawapan Aaron untuk soalan 12 Aaron? What do you think? Cikgu saya tak yakin. Tak yakin. Rasa-rasanya apa? Rasa-rasa kamu lah. Mungkin D. D kan? Confirm? Sebenarnya D lah jawapan dia Aaron. D lah jawapan dia. Next time kena confident Aaron, kena confident. So cikgu akan beritahu kenapa dia D ya. Okey, dengar baik-baik. Sebenarnya kan bila kamu nampak sini, kamu tahu dah ini memang bentuk cos kan, sebab bentuk cos dia macam bentuk cawan. Okey. Lepas tu kamu rasa-rasa berapa kali dia jalan? Okey, kalau cikgu lukisnya 1 kali, 2 kali ya, betul tak? 2 kali jalan kan? 2 kali jalan maksudnya dia memang 2x ni. Dia memang 2x. Memang betul lah dia antara A ataupun D kan, sebab A pun 2x juga. Tapi apa yang beza dia kat sini? Nombor atas tu 4, nombor bawah tu -4. Nombor 4 itu bermaksud dia punya nilai amplitude, iaitu nombor 4 mesti ke depan. Kalau ikutkan jawapan yang A ni, kalau jawapan A, dia punya bentuk dia macam ni. Okey, atas tu 1, bawah dia -1. So itu perbezaan dia. Okey Aaron dapat ingat Dapat So maksudnya 4 itu bererti kamu punya nilai paling tinggi dan nilai paling rendah. So artinya jawapan kamu adalah D lah. Inilah jawapan kamu, D ya. Kamu tengok sebenarnya kan dalam exam kamu kan, bukan semua soalan tu susah. Kalau kamu tengok ada soalan yang boleh dibuat lah. Maksudnya ada soalan yang tak perlukan sangat pengiraan dan kamu dapat jawapan dia. Main tengok saja sebenarnya soalan yang 12 ya. Apa pula tengok soalan nombor 13? Cuba tengok soalan 13. Mana satu yang agak-agak kamu adalah jawapan yang betul? Fikir dulu. Graf manakah yang mewakili Y sama dengan cos X untuk 90 hingga 270? So, mula-mula tolong lukis dulu cos X ni.
Cos X ni adalah bentuk macam cawan. Okay, bentuk dia macam cawan. So, over here ini. Ni dia. Apa hujung sekali? 200, hujung sekali 360. Hujung tu mesti 360. Lepas tu tengah-tengah mesti 180. Depan mesti kosong, atas mesti 1, bawah mesti negatif 1. Dan tengah-tengah sini 90 dan 270. So, mana satu jawapan yang kamu rasa-rasa memang betul, memang tepat dengan dia? A, B, C, or D? Imelda, tolong jawab, Imelda. B. B-boy, confirm Ya. Confirm, bagus. So, B-boy lah jawapan dia. So, saya rasa yang ni tak susah lah kan bagi semua sebab kamu main tengok sejak bentuk dekat mana yang betul kan. Bentuk mana yang betul. So, inilah antara kamu tengok soalan SPM. Nampak tak soalan SPM 2017, okay? So, cikgu rasa memang dia macam tu lah, okay? So, dia tidak juga banyak soalan ni keluar dalam exam. Paling-paling banyak pun 2 sejak lah, okay? Satu tu mungkin bentuk graf, satu tu mungkin bentuk pengiraan. So, maksudnya jangan risau sangat dengan soalan-soalan macam ni, okay? Kita try lagi satu ni. Cuba tengok soalan nombor 19. Soalan nombor 15, SPM 2018. Okay, tengok soalan SPM 2018. Nampak ada pengiraan? Okay, tak ada masalah. Tengok bahagian yang ini, 9 dengan 12. Okay, so ini adalah macam bentuk graf. Ini macam bentuk graf. Kalau cikgu nak tanya ni, Hasanal, apa nombor kat depannya Hasanal? Apa nombor kat depannya? 9 ke 12? Apa nombor dekat debah tu? Apa nombor dekat debah? Yang cikgu bulatkan. Apa nombor yang sepatutnya disiar? 9 ke 12? 12 kan? 12 kah? Apa maksud nombor 9? Apa maksud nombor 12? Okey, sekali lagi dengar baik-baik 9 dengan 12 tu maksudnya 9-nya adalah nilai X. 12-nya adalah nilai Y. Okey, so 9 tu nilai X, Y tu adalah nilai dia adalah 12. So maksudnya kalau cikgu buat ni kan, let's say lah cikgu buat satu segitiga ni. Nilai dekat bawah ni ini adalah 9. Okey itu sebab itulah nilai X kamu kan. Itulah nilai X kamu, that's why dia adalah nombor 9. Lepas tu yang nilai dekat atas ni, yang ini, yang sini adalah nilai dia 12. Setakat itu boleh terima ke tidak? Dapat terima? Okey. Boleh Okey. Cikgu mau tanya. Kalaulah cikgu keluarkan segitiga ni, let's say cikgu keluarkan segitiga ni Cikgu keluarkan segitiga ni Kamu nampak yang ini 9. Bawah ni panjang dia 9. Yang ini panjang dia 12. Ini sudut theta kamu. Cikgu nak tanya kamu, berapa panjang di sini? Okey, nampak tak? Semua soalan-soalan dalam bab ini kan, dia memang ada kaitan dengan yang cikgu ajar tadi, yang formula panjang tambah panjang tolak pendek, pendek tambah pendek. Memang dia ada kaitan dengan formula tu. So over here, cuba dapatkan jawapan ni and cikgu nak tanya Aaron, apa jawapan kamu? Berapa panjang yang dekat sini? Berapa panjang ni? saja. 15. Very good. So, jawapan dia kat sini adalah 15. So, maksudnya kamu dah terhafal lah cara nak kira ni kan. Ini 15. Okay, so kamu akan dapat 15 di situ. So, over here, soalan tanya kamu, sin theta. Sekali lagi, Aaron, apa formula sin theta? Ingat tak? Siapa bagi siapa? Formula sin. Sin. SOH tu kan? Yes. So, opposite over hypotenuse H. O bahagi dengan H. Kalau kamu tengok sudut kamu kan, bagi tak cikgu Aaron, apakah nilai O dia? Mana satu yang opposite ni? 12 kah, 15 kah, 9? 12. Very good. So, sini kamu label sebagai O. Mana satu yang
hypotenuse? 15 ke 9? 15. Ini hypotenuse. Kamu nampak 9 tu adalah adjacent kamu lah kan? Betul tak? Tapi tak guna pun sebenarnya. Ini tak guna. Sebab formula cuma nak opposite dengan hypotenuse saja. So, cuba tengok. Opposite kamu 12. Hypotenuse kamu 15. Kamu ambil 12 bahagi 15. Boleh tak tekan kalkulator? Apa dapat? 12 bahagi 15. Apa jawapan kamu? Jawapan kamu B. Okey kan? Okey lah, nampak dia macam susah lah, tapi sebenarnya kalau kita faham kan setiap satu bahagian-bahagian tu memang you boleh buat ni, tak ada masalah, okey? Kenapa kita tak pilih negatif? Okey, cikgu nak tanya. Kenapa kita tak pilih negatif? Kenapa? Mesti jawapan dia B, mesti positif. Anyone mau cuba kan? Kenapa kita tak pilih yang negatif 4/5? Agak-agak kamu. Kenapa? Sebab bila kamu tengok ni kan, bila tengok ni, cuba tengok ni ya. Ini kan X dan Y, so maksudnya inilah dia punya garisan tadi, okey? So inilah dia punya sudut. Sekarang bilik dia kat mana? Bilik yang pertama. Bilik yang pertama memang semua positif, all positif. So that's why jawapan kamu mesti B. Boleh terima yang tu? That's why kita pilih jawapan dia adalah B. That's why you tak ambil jawapan D. Okey, kamu tak ambil donkey tapi kamu ambil boy. Okey, B. Okey Alright. Now, satu lagi cikgu nak tunjukkan soalan nombor 16 lah. Let's say kita tengok soalan nombor 16. Alright. Jangan cikgu check dulu lah. Negatif 0.5. Okay, right. Now, kamu tengok soalan ni ya. Ini adalah 2019, okay? Yang terbaru ni lah. Sekejap. Sorry. Terkeluar pula dia. Sekejap cikgu masuk balik. Okey so sekarang kita tengok balik soalan tu tadi. Okey, so sekarang ini adalah soalan SPM 2019 soalan yang baru-baru saja dikeluarkan, okey. So sekarang kamu nampak bahagian ni macam sangat susah lah, tetapi kan cikgu nak tanya kamu something. Kalau lah cikgu nak lukis ini dengan sendirinya, kalau cikgu nak lukis ni, apa nilai yang cikgu nak letak dekat sini? Apa nilai kat situ? Tahu tak? Kita tahu yang hujung ni mesti 360. Okey, yang tengah-tengah mesti 180, yang ni mesti 270, yang ni mesti 90. Apa nilai paling tinggi dan apa nilai paling rendah? Negatif 0.5. Paling tinggi adalah? 4. Paling tinggi adalah 1. Paling rendah adalah negatif 1. Yes, 1 sini dan negatif 1 kat sini. Itu yang paling tinggi dan paling rendah. Itu bentuk cos Okey tak? Boleh Sekarang soalan tanya kamu. Mana satu yang titik koordinat A? Okey, katakan ini titik koordinat A kamu, ini R kamu. Alright. Dekat bawah ini negatif 0.5 itu yang sebabkan you punya R ni, yang ini adalah separuh. So maksudnya dekat bawah ni nilai dia sepatutnya ini negatif 0.5. Yang atas ni sebenarnya 1 bawah tu sebenarnya negatif 1. Okay, so that's why jawapan di belakang kamu memang semua dia negatif 0.5. Okay, tetapi mana satu yang di depan ni? Mana satu yang betul? Agak-agak kamu nak buat apa? Kamu cuba tekan kalkulator. Cuba tekan cos. Cos 110. Cos 120. Sebab apa? Sebab soalan bagi cos kan? Lepas tu cos 150. Lepas tu cos 160. Mana satu yang dapat jawapannya 0.5 negatif 0.5? Cuba tengok. Siapa yang betul? 110 kah? 120 kah? 150 kah? 160? Cuba tengok. 120. Yes. So ini yang betul. Jadi maksudnya jawapan kamu adalah B. Cos 120 sama dengan negatif 0.5. So itu untuk soalan nombor 16. Okey Catat. Ingat bentuk cos yang sebenarnya macam ni sebenarnya. Okay? So bentuk cos dia mesti paling tinggi dia 1,
paling rendah dia negatif 1. Itu adalah cos X. Cos X. Kalau cikgu tukar sikit kan, let's say kalau cikgu tukar yang di depan X tu, di depan cos tu adalah nombor 2. Katakan ini Y sama dengan 2X. Kalau Y sama dengan 2X, paling tinggi 2, paling rendah negatif 2. So, itu yang beza dia. Okey, Kak Imi ada? Dapat terima? Ulang balik cikgu. Okey. Kalau kita nampak cos kan, okey, contohnya kan, kalau let's say cikgu kata, sekejap cikgu cari dulu. Okey, 40 lah sini. Kalau cikgu kata Y sama dengan cos X, okey, bentuk kamu ni kan, dia akan jadi macam ni ya. Atas tu 1, paling bawah tu negatif 1. Sebab apa? Sebab nombor di depan cos tu adalah 1. Walaupun kamu tak nampak nombor tu kan, tapi sebenarnya dia adalah nombor 1 di depan tu. Dia ada nombor 1 di depan cos tu, okey? Melainkan kalau cikgu tukar sikit, nombor tu dia jadi macam ni. Y sama dengan 2 cos X. Kalau cikgu bagi 2 cos X, maksudnya bila cikgu lukis ni kan, ini paling tinggi 2, paling rendah negatif 2. Okey tak, Meda? Ini penentu dia. Nombor di depan tu penentu dia. Penentu sama ada dia naik berapa paling tinggi, turun berapa paling rendah. Okey, Meda? Okey. Okey, dapat terima. Okey, kalau dapat terima, kita teruskan dengan satu lagi soalan. Sekejap, cikgu cari dulu. Nilai tidak tetap bagi. Okey, sekejap cikgu tengok dulu actually kan sebenarnya wait lah. Soalan 11 ni ada silap Sekejap cikgu cek dulu. Ya, memang ada silap soalan ni. Okey. Kesilapan untuk soalan nombor 11 ni, kamu kena tukar sikit dah. Kamu kena kata apa nilai X. Okey. What is the value of X? Okey, tukarkan bukan nilai P tapi nilai X. Okey. Kamu kena tukar jadi nilai X. Alright. Soalan yang ke-11. Cikgu nak kamu fikir balik, apa maksud tidak tertakrif? Atau apa maksud undefined? Apa maksud tidak tertakrif dan apa maksud undefined? Agak-agak kamu apa dia? Kalau tidak tertakrif, maksudnya jawapan kamu adalah math error. Kamu akan dapat satu error. Okey? Tidak tertakrif, maksudnya jawapan kamu math error. Okey? You akan dapat math error. Ataupun itu maksudnya dia tidak ada jawapan lah. Artinya tak ada jawapan kat situ. Okey? Tidak ada jawapan. So, maksudnya soalan tanya kamu, apa nilai X tu? Apa nilai X supaya dia tak ada jawapan? Jadi, apa yang kita nak buat lah kat sini? What do you think you want to do? Kamu cubalah satu-satu. Boleh tak? Cuba satu-satu. So, masukkan 3 tangent 2/3 darab dengan 90. Itu yang pertama. 90 letakkan. Cikgu nak kamu try. And bagi tahu cikgu, mana satu jawapan yang memang math error. Dapat math error sebagai jawapan akhir kamu. Okay, cuba sekarang. Mana satu yang dapat math error? 90 darjah, ataupun 135 darjah, ataupun 180 darjah, ataupun 270. 100? 180 kan? 90. 90. Okey. Kau tekan tu dapat math error. Dan kalau sekejap 2/3 darab dengan 90. Tangent 60. Lepas tu darab 3. Sid dapat math error? Dapat jawapannya 5.19 something. 3 darab tangent. Sekejap cikgu nanggal. Okey. Cara kamu tekan kalkulator ni kan, kamu kena tekan macam ni 3 darab dengan tangent, lepas tu buka kurungan. 2/3 kali dengan 90. Baru tekan sama dengan. Okey? Try.
Takut kamu masukkan nilai-nilai tu dalam kalkulator tu tak ikut peraturan ni kan, dia tak dapat jawapan dia. Cuba tekan, dapat si jawapannya. Dapat 5.19 something. Hasanah, dapat? Dapat, Aaron? Dapat. Mana satu jawapan yang akan dapat make error, Aaron? A, B, C, or D? Hmm. Imelda? Agak-agak kamu rasa-rasa? Mana satu yang akan bagi kamu jawapan make error? A, B, C ataupun D? Jom cikgu kira. Okey, boleh. So, maksudnya kamu tukar lah yang jawapan ni, 90 ni kan. Yang ni kamu tukar jadi 135. Yang ni kamu tukar jadi 180. Yang ni kamu tukar jadi 270. Okey. Ada jawapan dah? B. B, very good. Kalau kamu tekan kalkulator, yang ni memang akan dapat make error. So, cuba tekan. 3 darab dengan tangent, buka kurungan, 2/3 darab dengan 135. Memang you akan dapat make error punya. Kalkulator memang tunjukkan make error. That's why lah, tidak takrif itu bermaksud kamu tak dapat kira jawapan dah. Okay, so kalau masukkan nilai X tu sama dengan 135, jawapan kamu memang tak ada. Memang tak ada nilai langsung lah. So that's why kita katakan dia sebagai tidak tertakrif. Tolong buat catatan kat sini. Tidak tertakrif maksudnya dia make error. Okay, dia memang tak boleh dikira. Memang dia adalah satu error lah. Memang dia adalah satu kesilapan. Kalkulator memang tak boleh kira yang tu. Okay? Harap boleh faham ah. Undefined pun sama, dia tak boleh ditakrif. Dia tidak boleh dicari jawapan. Memang dia undefined lah maksudnya. In English undefined pun sama maksud dia. Okay? Math error juga. Alright. So everybody dapatkah? Kelvin dapat kira, Kelvin? Can you calculate this one? Boleh kira? Are you okay? Lepas ni kita nak buat satu lagi soalan. Soalan nombor 9, okay? Everybody can? Boleh ah? Okay, so now one more question, question number 9, which is not that bad actually. Soalan nombor 9 agak simple lah. Bukan kata simple lah, tapi boleh lah. Okay, boleh lah. Let me see ah. Kelvin cakap apa? Ya. Saya lain tak berapa kuat. Oh, really? Siannya. Okay, kalau nanti kan cikgu akan uploadkan you punya video ni ke YouTube. I will send the link to you by tonight lah. Okay, so tonight I will send the link to you. The reason why I have to make the class at 4 o'clock because my father yang birthday malam ni. So kami orang mau buat sedikit celebration lah. So sorry lah, cikgu kena cikgu kena awalkan sikit kelas tu. Okay, so hopefully you can lah. And then over here, look at question number 9 lah, okay. Dalam raja di bawah, PQS is a triangle, okay? Dia adalah satu right angle triangle. And QRST ialah satu straight line di mana R adalah midpoint bagi QS. Faham tak maksud R ni adalah titik tengah? R ni adalah titik tengah, maksudnya panjang ini adalah sama. Berapa panjang RS oh guys? Berapa panjang RS kalau macam tu? Berapa panjang RS? Agak-agak kamu orang. Kalau dia sama panjang, maksudnya panjang RS pun sama dengan 6 juga. Okey tak? Panjang RS pun 6 juga. Okey ha. So sekarang cuba kamu bayangkan. Ini 5. Ini 12. Kan? So, berapa panjang ni yang warna biru ni? Tolong cikgu kira. Semua dah pandai kira kan? Cuba kira. Berapa panjang PS? Hasanal, jawab cikgu. Berapa panjang PS?
Soalan nombor 9 lah. Cuba tengok soalan nombor 9. Berapa panjang PS tu? Kamu tahu panjang yang sini, Q sampai S, adalah jumlah dia 12. QS tu 12. QP tu 5. So, berapa panjang PS? Kalau cikgu keluarkan segitiga ni. Yes. 13. Very, very good. 13. Imelda dapat 13 ke tidak? Dapat. Dapat. So, maksudnya dah okey lah. Aaron dapat 13 tidak, Aaron? Ya, 13. Yes, very good. So, sekarang, cuba tengok. Soalan tanya apa? Cos X kan? Bagi tahu cikgu, dia punya sudut tu di luar ke di dalam? X tu sekarang. Di luar ke dalam? Wah. Kalau di luar, nak buat apa untuknya selamat? Pindah ke Kan dalam. dalam. Pindah ke dalam. Okey, pindah ke dalam. So, inilah sudut X yang baru. Ini kita namakan sebagai konsep sudut pinjam tadi kan? Okey, sudut pinjam. Kalau sudut pinjam, nilai cos ni positif kan negatif, guys? Kalau sudut pinjam, cos tu positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kalau jawapan dia negatif, maksudnya jawapan C dengan jawapan D confirm dah salah lah. Jawapan C dengan jawapan D confirm salah sudah. Sebab jawapan dia mesti tanda negatif. So sekarang, kalau lah cikgu keluarkan you punya segitiga ni let's say if I just take out your triangle, sekejap. Kalau cikgu keluarkan segitiga ni, supaya senang kamu nak tengok cikgu lukis di luar. So artinya kat sini 13, sini 12, sini sama dengan 5 kan, betul tak? Ini adalah sudut X yang kamu pinjamkan ke dalam kan? Bila sudut pinjam ni kamu dapat dah jawapan dia mesti negatif. And then kamu kena fikir, formula bagi cos. Okey, cikgu nak tanya Imelda. Formula bagi cos apa? Cos X sama dengan apa? Apa formula bagi cos? Imelda ingat? Soh, lepas tu AH. So, A dengan H. Okay? Bagi tahu cikgu, ini adalah sudut X kamu. Mana satu yang panjang dia adalah O? Mana satu O? Cari dulu, di mana O? 5 ke 12 ke 13? Imelda. Mana satu O? O tu opposite lah. Opposite tu tentang. Mana satu O ni? 5 O. Lepas tu, mana satu H? H tu hypotenuse. Hypotenuse paling panjang. Mana satu H? 13. 13. So, maksudnya yang ini tidak lain tidak bukan adalah A kamu. Boleh tak? Okay. So, jawapan kamu sekarang rasa-rasanya apa? Negatif 12 bahagi 13. Dapatlah jawapan dia A. Okey kah? Boleh ikut? Boleh. Boleh Okey So, ada yang soalan yang senang, ada juga soalan yang memang tidak senang lah. Okey, ada yang senang, ada yang tak senang. Okey, last sekali. Soalan yang ke-10. Lepas ni, cikgu buka untuk soal jawab lah kalau ada yang nak tanya soalan. Okay, so let's say kita tengok soalan nombor 10, last question. Darjah di bawah menunjukkan graf bagi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Kamu diminta untuk cari nilai K. Kamu nak cari nilai K kamu. Okay. Kamu tahu ke tidak, let's say lah, apa nilai yang dekat sini? Cikgu guna warna biru sekejap. Okay, apa nilai yang dekat sini? Yang cikgu buat biru ni, apa nilai kat sini? Apa nilai kat sini? Sini kosong, hujung dia 360 kan? Okey, apa nilai yang dekat sini? Yang cikgu buat anak panah. Apa nilai tu? 100? 180. Very good, 180. Apa nilai sekarang yang ini? Yang anak panah ni? 90. 90. Apa nilai kat sini? 270. 270. Okey, bagi tahu cikgu, jawapan mana yang mungkin? Jawapan A mungkin ke tidak? Jawapan A. Sebab K dekat situ kan? Jawapan A mungkin tak? Jawapan A mungkin? Tak mungkin. Jawapan A tak mungkin. Jawapan B mungkin? Mungkin. Mungkin. Mungkin lah ya. Sebab kan yang di antara. Betul sih. Okey, jawapan B mungkin. Jawapan C mungkin tak? Mungkin. Jawapan C mungkin ke tidak? Mungkin. Mungkin. Jawapan D? Tidak. Jawapan D tidak mungkin. So, kalau kamu tengokkan soalan ni kan, fikir secara logik kita fikir logik. Jawapan yang boleh diterima adalah jawapan B ataupun jawapan C kan?
Tapi mana satu yang kamu rasa-rasa betul lah? Okey, bagi tahu cikgu. Agak-agak kamu lah mana satu yang betul ni. C. Semua anggap dia C. Imelda, kalau kamu nak tembak lah, kamu nak tembak B ke C, Imelda? Si C. Oh, okay. And then Aaron. Kalau Aaron kamu nak tembak B atau C? Oh, tembak je. Kalau nak tembak lah. Of course, lepas ni cikgu ajar jangan tembak lah. Tapi cikgu tanya kamu. Kalau kamu nak tembak sekarang kan, kamu akan tembak B atau C? Saya tembak B je. Kamu tembak B. Okay, last kali. Kelvin, you nak tembak B atau C? Oh, Kelvin is not available kah? Okay, tak apa. Alright. Tengok ah. Dia ada dua cara nak kira ni, okay? Kamu tengok di sini ya. Cikgu nak ajar kamu yang konsep sebenar. Konsep yang sebenarnya adalah dekat titik K ni kan, cikgu guna merah, dekat titik K ni, tempat ini adalah tempat yang sama di antara sin dan juga cos sebenarnya. Okay? Kalau kamu tengok bentuk ini adalah bentuk cos kan. Yang warna merah sekarang, ini bentuk cos. Ini adalah graf cos. Ini cos, cos X. Lepas tu cikgu guna yang warna hijau, ini adalah bentuk sin X. Okay? Tempat yang cikgu jadikan warna kuning ni, ini adalah tempat persilangan. Ataupun nilai itu adalah sama. Nilai untuk cos X dan nilai untuk sin X adalah nilai yang sama. So, apa kata kita cuba buat ni? Apa kata kita cuba buat ni? Kita cuba tekan sin. Cuba kamu tekan sin 210 dan tekan cos 210. Adakah nilai itu sama? Adakah dia sama? Sama ke tidak sama? Sin 210? Sama. Tidak sama. Tidak sama. Okey, kalau tidak sama, kemungkinan itu bukan jawapan sudahlah. Okey, let's say sin 225 dan cos 225. Cuba tengok, adakah mereka sama ke tidak? So, maksudnya yang tempat kuning tu kan, tempat kuning ni adalah sin sama dengan cos. Okey? Cuba buat catatan tau, okey? Make sure you faham okey? So, maksudnya dekat tempat yang dia bersilang tu artinya sin dengan cos adalah sama. So, sekarang cikgu rasa kamu dah jumpa dah. Ini memang jawapan yang sama kan? Apa jawapannya? 0.866, betul tak? Bukan. Bukan. Sorry. 0.7071 nak. Cikgu silap. Okey, sekejap Ya. So, jawapannya negatif 0.7071 sama juga di situ, negatif 0.7071. So, maksudnya betul lah, itulah jawapan kamu. Alright? So, that's all your answer lah. Sekejap. Yes. So, jawapan kamu adalah C. Okay? And then, satu lagi cara, kalau kamu rasa-rasa kan, cikgu, saya tak tahulah konsep ni, saya tak tahulah dia mesti sama kan. Cuba kamu tengok. Sekejap. Ni. Oh, sorry. Hilang pula dia. Dah apa? So, jawapan kamu tadi adalah C. Okay. Satu lagi cara kamu nak tengok adalah, kamu perasan tak K ni berada kat tengah-tengah? It's in the middle. Kan? So, kamu tengok ini 180, ini 270. Apa di tengah-tengah? So, apa nak buat? Ambil 180 tambah dengan 270, lepas tu bahagi 2. 180 tambah 270 tekan sama dengan, lepas tu bahagi 2. Adakah kamu dapat 225? Yes? Dapat juga kan? 225 kan? Betul tak? Ya. So maksudnya kan, kena fikir logik. Dalam exam kan, okey, soalan dah kata dah, kamu nak cari nilai K. Yang kamu tahu sekarang, memang dia punya nilai mesti berada di antara 180 dengan 270. So, jawapan yang confirm salah, memang D itu memang confirm salah lah. A itu memang confirm salah, memang tak boleh dah. So, over here, yang boleh diterima cuma C ataupun D. Ataupun B, boy. Jadi, artinya kamu kena fikir logik lah. Mana satu yang, kalau nak tembak pun, macam saya cakap, tembak dah dengan cara yang paling logik, paling berhemah. Okay, so that's why, jawapan kamu adalah C. Konsep yang sebenar macam tadi. Tempat ini artinya, tempat ini bererti sin sama dengan cos. Okey, buat catatan sin sama dengan cos. Okey, tempat yang tu adalah sin sama dengan cos. Okey, cikgu rasa kan setakat ini adalah untuk yang trigonometry. Memang banyak sangat soalan yang begini, alright.
Tapi dalam exam kamu yang sebenar, dia tidak banyak lah soalannya ni. Ini memang tak banyak. Untuk soalan dalam exam kamu, dia tak banyak. So, artinya, kalau lah let's say kamu rasa sangat-sangat susah, janganlah rasa down dengan topik ni. Topik ni memang menyusahkan. Okay, memang dia menyusahkan diri hidup kamu. Tetapi, kalau boleh buat, apa salahnya kita fokus juga topik ni. Okay? Right, anyway, topik yang akan datang ni, dia lebih... Nak cakap senang tidak jugalah, tapi mungkinlah dia lebih senang daripada topik ni. Okay, mungkin dia lebih senang daripada topik ni. Okay, so kita akan jumpa untuk topik yang akan datang minggu depan lah. So cikgu tak masuk topik yang baru lah. Minggu depan baru cikgu masuk topik yang baru. Boleh kah? Boleh ah? Boleh ah? So setakat ini saja untuk hari ini. Thank you for joining. Okay, Hasana, thank you so much joining. Okay, Aaron, thank you so much. Imelda and also Kelvi. Okay, thanks for joining. I will see you next week. Next week, masa dia akan tukar balik jadi 7 to 9 lah. Untuk minggu ni sejak dia lebih special sikit lah. And kalau lah sekolah tu buka, maybe tuition center akan buka juga. Okay, kita tengoklah macam mana. Kalau sekolah buka, tuition center mungkin akan buka juga. Okay, so I'll see you and anything I will let you know. Okay, apa-apa pun cikgu akan bagi tahu kamu, cikgu akan maklumkan awal. Alright, so I think that's all for today. Thank you so much for joining. Thank you, bye-bye. Thank you, sir. Bye. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Take care. Bye-bye, Hasana.